Okey, bab 8 ni adalah random variables. Jadi kita lihat untuk bab 8 ni kita cuma ada dua subtopik je, iaitu discrete random variables, satu lagi adalah continuous. Jadi kita kena ingatlah takrifan discrete tu yang macam mana, kemudian continuous tu yang macam mana. Okey. So yang paling mudah discrete, nilai yang tepat 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau continuous dalam bentuk interval, maksudnya termasuk decimal number. Okey, kita lihat. Okey, ini yang kita akan bincangkan. Yang pertama kita akan lihat istilah probability distribution table. Bagaimana kita nak cari. Kemudian kita ada probability distribution function, ataupun kita boleh ringkaskan dia sebagai PDF. Kemudian bagaimana kita nak dapatkan cumulative distribution function, cumulative. Kemudian bagaimana kita nak kira probability. Okey. Okey, kita lihat sebenarnya konsep dia sama je. Bila sebut je probability, nilai yang paling rendah adalah 0, yang paling tinggi berapa? Paling tinggi adalah 1. Jadilah sama je. Okey, cuma kalau discrete, okay, katakan ni saya ulang balik. Kalau discrete, contoh katakan saya ada number line daripada 1 sehingga 5. Kalau kita bincang discrete, ya, ni 2, 3, 4, 5. Kalau kita bincang discrete, maksudnya nilai 1, nilai 2, nilai 3, 4, 5. Jadi yang biru ni adalah contoh-contoh discrete. Selepas 1 mesti 2, selepas 2 mesti 3. Tapi kalau kita bincang continuous, maksudnya bermula daripada 1 sampailah ujung ni. Jadi kalau kita buat garis macam ni, maksud dia selepas 1 dia tak akan pergi ke 2 terus. Mungkin 1.1, mungkin 1.29, mungkin 1.0099 kan. Itu yang kita buat istilah ni. Okay. Ini adalah continuous. Kalau yang biru ni adalah discrete. Okay. Nilai probability sama, bermula pada 0, maksimum adalah 1. Okey, contoh. Okey, kita diberi PX. PX ni adalah probability lah, probability. Function tu diberi. Kemudian nilai X bermula pada 0, kemudian terus kepada 2, 4, 6. Ini adalah contoh discrete lah. Okay, contoh discrete. Jadi bagaimana kita nak construct a probability distribution table. Kita lihat table. Bila table mesti buat dalam bentuk table. Jadi mudah je. Kita akan buat table lah. Yang ini kita akan ambil X. Ini X. Kemudian kita akan buat probability X equals to X kecil. Yang di atas tu simbol yang sebenar adalah X kecil. Okay. Kemudian kita akan senaraikan semua nombor yang ada. Kita ada nilai 0, kemudian kita ada 2, kita ada 4, kita ada 6. Okey, kemudian kita ganti nilai 0. So kita dapat 12/36. Okey, sama dia nak kekalkan ni 12/36 ataupun permudahkan 1/3. Boleh. Kemudian ganti dengan nilai 2. Dapat 10/36. Ataupun permudahkan 5/18. Kemudian ganti dengan 4. 12 tolak 4, 8. 8/36. Kemudian kita ganti dengan 6. So 6/36. Ini yang dipanggil probability distribution table. Mesti dalam bentuk table. Kemudian soalan yang kedua, kita nak show that X itu adalah discrete random variable. Jadi cara dia mudah je. Kalau kita nak show, tunjukkan summation of P ni dia mesti samakan dengan 1. Maksudnya bila kita jumlahkan probability mesti sama dengan 1. So kita check lah. 12/36 tambah 10/36 tambah 8/36 tambah 6/36. Adakah dia sama dengan 1?
Satu kan? Jadi lebih mudah kalau probability itu kita perkan dengan nilai yang asal. Tak payah nak kecilkan. Sebab bila per yang sama, kita jumlah je di atas. 12 tambah 10 tambah 8 tambah 6. Mesti dapat 36 per 36. Okay? Lebih mudah kita biarkan per 36. Okay, since summation of P equals to 1, kemudian barulah kita buat kesimpulan. Therefore X is a discrete random variable. Discrete random variable. Contoh je. Jadi mudah je, jumlahkan probability mesti sama dengan 1. Okey. Jadi mudah je, kita ganti je nilai X, kita buat dalam bentuk table. Ada X, ada nilai probability. Maka selesai. Kalau kita nak show, jumlahkan probability dalam table ni, adakah sama dengan 1? Okey, kita dah ada table. Sekarang ni kita nak lukis graf. Itu yang paling tinggi berapa? Kemudian kalau kita ambil nilai 0, P dia 12. P dia 12. Sini lah. Betul lah. Kemudian kalau 2, 10 per 36. Yes. Kemudian 8. Kena buat garis lurus tegak. Kemudian 6. 6, yes. Betul lah. Yang 0 ni saya ke tengah kan, supaya kita nampaklah graf dia. Tapi kalau anda ikutkan yang biasa, letaklah 0 di sini. Okey. Kenapa kita tak boleh buat horizontal? Sebab ini kita bincang discrete. Kalau discrete selepas 0. Untuk soalan ni selepas 0 dia akan pergi ke 2. Selepas 2 dia pergi 4. Okey. Okey, kita ada beri function Px equals to X. Kemudian kita nak show betul tak constant dia adalah 1 per 17. Jadi kalau kita nak jawab soalan yang pertama ni, kalau kita nak show constant, kita boleh gunakan yang ni tadi, summation of P mesti sama dengan 1. Ini kalau kita nak show constant. Jadi sekarang ni X tu bermula dengan 0. So gantilah dengan 0. So yang pertama 0. Kemudian ganti dengan 1. So dapat K. Ganti dengan 2. 2 kosong 2 4. 4K. Ganti dengan 3. 9K. Untuk nilai 4 baca di bawah. Nilai 4 K, nilai 5 pun K, nilai 6 K juga. Dan terus samakan dengan 1. Okey. So jumlahkan dapat 17K sama dengan 1. K adalah 1 per 17. Jadi kalau kita nak cari constant, gunakan summation of P mesti sama dengan 1. Kemudian barulah kita jawab soalan. Soalan yang pertama, probability X between 0 and 3 include. Jadi kalau kita nak jawab soalan ni, kita kena senaraikan X tu bermula dengan apa? Kalau discrete, X bermula dengan apa? Mula dengan 0 ke atau macam mana? Kita bermula dengan 1. Senaraikan. Selepas 1, 2. Sampailah X sama dengan 3. 3 ni kita ambil sebab ada sama dengan. Kemudian 1 tu adalah 1 per 17. 1 per 17. Kalau 2, kita akan ambil 4 per 17. Sebab kita dah gantikan K tu, 1 per 17. Kalau 3, 9. So dapatlah 14 per 17. Sama juga probability absolute value of X minus 2 less than 1. So ingat balik tarifan lah. Bila kita nak buat pengiraan, kena hilangkan absolute value ni.
So kena ingat pada dia lah. Yang ini kalau kita nak pecahkan, dia akan ada X tolak 1, X tolak 2, tolak 2 kurang daripada 1, kemudian negatif 1. Maka permudahkan lagi, tambahkan setiap sebutan tu, tambah dengan 2, so dapat 1, ni tambah 2. Okey tak? Tarifan dia, kalau less than, kita boleh tulis kiri kanan. Kanan tu positif, kiri negatif. Kemudian nak hilangkan negatif 2 di tengah, tambah 2. So negatif 1 tambah 2, 1. 1 tambah 2, 3. Maka yang ini kita akan dapat probability selepas kita permudahkan. Maka yang ini sama dengan berapa? Px sama dengan berapa? Kalau discrete, mesti sama dengan 2. 4/17. Soalan C pula, kita nak mencari probability of even number. Ini pun sama juga, kita perlu senaraikan. Bermula dengan apa? 2 ke ataupun 0? Ingat balik SEM 1. Tarifan untuk even number. Even number ni dia sama dengan 2 kali K, di mana K itu element of Z. Ingat tak tarifan dia? Z integer ni termasuk 0, termasuk negatif. Kalau kita belajar di sekolah, even number ni adalah 2, 4, 6, 8. Salah tu. Dia sepatutnya termasuk negatif. Mungkin negatif 6, negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, 6, 8. Itu yang betul. Sebab ini dia punya tarifan dia. So kita akan ambil bermula dengan 0. Jadi jangan guna yang sekolah tu, 2, 4, 6, 8. 0, kemudian kita ambil nilai 2, kita ambil lagi nilai 4, ambil lagi nilai 6. Okey, kalau 0, 0 lah. Kalau 2, 4/17. Kalau 4, 1/17. Kalau 6, 1/17. 6/17. 6/17. Settle. Paling tinggi berapa? 3 kan? Bila kita ambil Px sama dengan 3, maka kita dapat 9/17. Ini yang paling tinggi lah. Kalau saya ambil 2, baru 4/17. Kalau saya ambil 6, 1/17. Okay? Jadi rujukan kita adalah probability yang paling tinggi. Tapi jawapan mod tu bukan nilai probability tu, nilai X tu. So mod sama dengan 3. Untuk soalan E pula, sama juga ni, sila value. So ingat balik, kalau greater than, kita boleh pecah X more than 2, or ni tambah lah, probability less than negative 2. Tarifan dia, senaraikan nilai yang lebih daripada 2. Yang lebih daripada 2 bermula daripada 3. X sama dengan 3, X sama dengan 4, X sama dengan 5, X sama dengan 6. Kemudian untuk yang kedua ni, perlu tak kita kira? Ada tak nilai negatif? Tak ada kan? Tak ada, kita boleh abaikan. Dari segi tarifan ada, tapi pengiraan dia tak ada. So kita jumlahkan. Kalau 3, 9/17. Kalau 4, 1/17. Kalau 5, 1/17. Kalau 6, 1/17. Maka jumlah semua 12/17. Contoh yang ketiga. Ini panjang sikit ni.
Okey, kita ada, ni dalam satu bag ni kita ada 4 pieces of towel. Ada 4. So kita ada warna 4 red towels, kemudian kita ada 3 yellow. Tu. Ni dalam satu bag. Kemudian syarat tambah dia without replacement. Hanya kita akan gunakan sekali je. Dan kita akan buat sehingga bila kita ambil satu, pastikan mesti dapat warna merah. X tu merujuk kepada total number of towels. Jumlah dia. Jadi lebih mudah kita buat tree diagram. Itulah. Keberangkalan dia adalah 4/7. 4/7. Jadi 37. Tak? Jadi kalau kita dapat merah, berhentilah. Kemudian untuk yang ni, kita masih tak dapat merah kan? So saya pecah lagi. So yang ini masih 3 ke? Bukan 3. Apa? 4. Ni 4/6. Boleh ke? Kenapa kurang satu? Sebab kita dah ambil satu. Ambil satu yellow, so dah tinggal 6. So merah masih kekal 4. Yang yellow 2. Jadi untuk yang ni dah berhenti dah ni. Yang ini kena teruskan lagi. Teruskan lagi. Ni merah, ni yellow. So merah ni masih kekal 4, tapi dah jadi 5. Ini 2 dah ambil dah. So 1/5. Okey. Kemudian kita pecah lagi. Sebab merah ni kita ada 4. So kena buat lagi. Yang ini dah jadi berapa ni? Dah tinggal 1/4. 1/4. 4/4. Yang ni dah tak ada ni. Okey, sampai itu je. Okey, yang sekarang ni adalah total number of towels. Okey, maksud dia sekarang ni kalau kita rujuk, ni kalau kita nak senaraikan X ni. Okey, kalau saya senaraikan X. Gitu lah. Jadi yang pertama ni, ini untuk X sama dengan 0. Ni, yang pertama ni, ini X sama dengan 0. X sama dengan 0. Yang ini pun bukan X sama dengan 0. Bilangan merah tu berapa? Kalau 1, sebenarnya ranting pertama 1. Ini 1. Ini pun 1. Ini berapa ni? 2. Ini 2 lah. Betul tak? Sebab dia bukan, maksud dia X tu merujuk kepada total number of towels. Maksud dia kalau sini yellow dan red color. So ini 2 lah. Yang ini 3. Yang ini berapa ni? 4. Jadi X kita 1, 2, 3 atau 4. Jadi kalau kita nak kira nilai probability, so yang pertama Px sama dengan 1. Hanya 1 je. Maka dia ada 2 lah kan? 4/7 1. Atau
So X sama dengan 1, cuma 1 je lah, 4/7. Untuk nak kira probability X sama dengan 2, yang 2, so ambil lah ranting ni. So 3/7 darab dengan 4/6. So dapat apa? 2/7, betul? Kalau saya ambil PX sama dengan 3 yang ni lah, 3/7 darab dengan 2/6 darab dengan 4/5. Dapat 4/35, betul? Kamu percayalah, senang. PX sama dengan 4. Ni maksud dia ranting yang terakhir ni lah. 3/7 darab 2/6 darab 1/5 darab 4/4. Satu per 35. Okey, untuk soalan A ni, obtain the probability distribution function. Dia bukan table, function. Maka kita boleh tulis probability of X equals to X dalam bentuk function. Jadi yang pertama 4/7, yang ni untuk X sama dengan 1. Kemudian nilai yang kedua 2/7 untuk X sama dengan 2. Teruskan lagi 4/35 untuk X sama dengan 3. Yang terakhir 1/35 untuk X sama dengan 4. Jadi kita lihat soalan tu nak function ke table. Kalau table macam tadi lah, kita akan buat X, kemudian second row tu adalah probability. Kalau function, kita buat macam ni. Okay, so tengok soalan. Okay, kita nak jawab soalan B pula. Okay, soalan B, probability X more than or equals to 2. Jadi sama macam tadi lah, kita perlu senaraikan. Bermula dengan nilai berapa? 2. Teruskan lagi, X sama dengan 3. Teruskan lagi, X sama dengan 4. Ada lagi tak? Tak ada. So X sama dengan 2/7. X sama dengan 3, 4/35. X sama dengan 4, 1/35. So dapatlah 3/7. Soalan yang terakhir, probability X between 1 and 3 include. So senaraikan PX sama dengan 2, PX sama dengan 3. So rujuk pada function tadi, X sama dengan 2/7. X sama dengan 3, 4/35. So dapat 14 kalau nak kecil pun boleh, 2/5. Okey, kumulatif, simbol dia adalah F besar, kumulatif. Simbol dia. Takrifan dia adalah, kumulatif ni adalah jumlah probability dengan syarat X less than or equals to X. Dia punya syarat dia mesti guna less than or equal. Maksudnya kita akan jumlahkan sehingga X.
Kalau kita lihat tadi Px sama dengan X. Ini maksud dia probability. Probability distribution function. Kalau kita gunakan P in bracket X equals to X. Kalau I besar, itu maksud dia kumulatif. Besar ni. Ni maksud dia kumulatif. Simbol dia. Kadang-kadang soalan diminta cari median. Samalah yang kita belajar sebelum ni. Kalau statistik, median tu adalah nilai yang di tengah. So boleh gunakan syarat sama ada nak gunakan P ataupun nak gunakan F. Fm sama dengan 0.5. Okey. Yang pertama, kalau katakan kita dah beri F, kita nak mencari X sama dengan 3 lah contoh. Kita ada maklumat kumulatif, maka kita ambil lah F3 tolak dengan F2. Okey tak? Maksud dia soalan tu kita dah ada kumulatif, nak cari probability. So ambil lah F3 tolak dengan jiran sebelah kiri. Contoh. Okey, kemudian kalau kita lihat nota nombor 3 ni, kita kena pastikan, katakan sini 5, sini 3 lah. Sebab tarifan kumulatif dia adalah menggunakan less than or equal. Maksud dia, bila kita nak kira, pastikan sebelah kanan ni ataupun yang simbol yang less than tu, simbol less than je yang mesti ada sama dengan. Bila kita ada yang ni, maka kita akan ambil kanan tolak kiri. Maksud dia F5 tolak F3. Paturan nombor 3 ni. Tapi nanti soalan dia akan ubah. Cari nilai X lebih besar daripada 3 ada sama dengan kurang daripada 6 contoh. Ini contoh. Kita jangan ambil 6 tolak 3. Jangan ambil F6 tolak F3. Sebab dia punya syarat dia, kita kena pastikan sebelah kanan mesti ada sama dengan, sebelah kiri tak perlu sama dengan. Jadi nombor apa yang sesuai, tapi maksud yang sama. Jadi yang ni paling tinggi berapa nilai dia? 6 ke 5? Dengan syarat maksud yang sama. Cuma kita nak tukar simbol je. So ni nak guna 6 ke 5? 5. Jadi nak guna berapa ni? Nak guna 2 ke 4? Sudah. Kalau saya senaraikan, nombor dia 3, 4 sampai 5. Pastikan maksud yang sama. So nak start dengan apa? Betul tak? Kalau saya senaraikan balik, gunakan syarat di bawah ni, dia mesti dapat 3, 4, 5. Betul? Bila kita dah berjaya ubah ni, barulah kita tulis F5 tolak F2. Betul tak? Dia punya syarat nak guna formula yang ketiga ni, kanan tu mesti ada sama dengan, sebelah kiri tak perlu. Bila kita dah dapat bentuk ni, bentuk yang ni, maka kanan tolak kiri. Boleh ke? Okay, so yang penting 1 dengan 3 ni lah. Paling kurang kamu hafal 2 ni. Okey, kita tengok contoh. Okey, sudah? Sudah? Okey, kita dah beri table. Ini nama dia adalah probability distribution table. Sebab dalam bentuk table kita nak mencari kumulatif. Simbol dia adalah F besar. Okey.
Yang ini selalunya kamu buat dulu dalam bentuk interval. Ambil semua sempadan yang ada. Kita ada 0, kita ada 1, kita ada 2 dan kita ada 3. Maka kita kena pertimbangkan ada 5 kawasan. Kita ada 4 sempadan. So kawasan yang kita kena lihat ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita akan bermula daripada less than 0. Nilai kumulatif dia sebelum 0 ada tak? Sebelum 0 mana ada? So letak 0. Cetak. Kemudian yang kawasan yang kedua, antara 0 dan 1. Yang pertama tadi tak ada sama dengan, so yang kedua letak sama dengan. Ini maksud dia kita kena jumlahkan sehingga 0. Ni maksud dia kita jumlahkan sehingga 0. Cari yang ada sama dengan. Jadi kalau sehingga 0, maksud dia berapa? 1/8 lah. Betul tak? 1/8. Diteruskan lagi. Kita jumlahkan kawasan sehingga sama dengan 1. Sehingga sama dengan 1. Ni, 1. Bila 1, maka ambillah 1/8 tambah dengan 3/8. So dapatlah 4/8. Nak ambil 4/8 boleh ataupun 1/2. Kita teruskan kawasan yang keempat pula. Kawasan yang keempat, X di antara 2. Tapi mesti ada sama dengan. Jumlahkan sehingga 2. So 1/8 tambah 3/8 tambah dengan 3/8. So 7/8. Kawasan yang terakhir, jumlahkan sehingga 3, lebih daripada 3. So 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8. Ni berapa? Sepatutnya mesti 1. Tetapi soalan nak find the cumulative distribution function, maka kena tulis dalam bentuk function. Jadi jawapan akhir dia, so kita tulis fx sama dengan nilai yang pertama untuk lebih besar daripada 0, nilai yang kedua untuk lebih besar pada 0 termasuk, kemudian 4/8. Yang ini pastikan sebelah kiri yang ada sama dengan. Ini 7/8. Satu untuk more than 3. Okey, saya kena buat ini sebab soalan nak function. Maknanya kita buatlah ni. Okey, 1/8. Maksud dia sini lah. Ni sampai sini open. Kenapa open? Sebab yang ni. Kemudian nilai yang seterusnya antara 1 dan 2, nilai dia 4/8. 4/8 ini. Sampai di sini. Yes. Kemudian 7/8. 7/8 di sini. Sampai 3. Kemudian 1 more than. Dah, macam itulah. Yang pertama tadi 0. 0 ni saya buat open. Macam tu je. Okey, kemudian soalan C. Kalau kita nak bincang median, kita akan lihat FM sama dengan 0.5. Masa bila kita punya nilai F tu 0.5?
Yang ni kan, ni. So maksud dia F1 lah, 0.5. Maka median sama apa? Median sama dengan 1. Nilai X. Rujukan kita adalah cari nilai kumulatif 0.5. Nilai X dia adalah 1. Kemudian kalau nak cari mode, mode tak payahlah kita refer kepada kumulatif, refer kepada PDF ni, PDT ni. Refer kepada table yang asal. Cari nilai keberangkalan yang paling tinggi. So kita akan nampak 1 dan 2, betul tak? Ni 1 dan 2. Nilai keberangkalan yang paling tinggi 3/8, 3/8. Maka jawapan median apa? 1 dan 2. So mode dia boleh ada 2 jawapan. Okey, sama ada 1 ataupun 2. Okey, yang contoh 5 ni, ini yang kita nak gunakan yang nota yang tadi. Kamu kena ingat nombor 1 dengan nombor 3. Kita nak mencari PX sama dengan 3. Ini gunakan nota saya nombor 1 tadi. Maksud dia, ambillah nilai F3, tolak dengan jiran sebelah. So 0.67 tolak dengan 0.32, 0.35. Soalan yang kedua, probability X more than 2. Tadi kita punya takrifan, kumulatif ni maksud dia adalah probability X less than or equals to K. Dia punya takrifan dia. Maka daripada lebih besar nak tukar lebih kecil, kita ambil 1 tolak. Ingat tak yang sebelum ni kita belajar? Bila guna 1 tolak, lebih besar lawan dia lebih kecil. Not equal, opposite dia adalah equal. Yang ini dia sama takrifan dengan 1 tolak F2. Betul tak? So rujuklah F2. F2 kita adalah 0.32. Maka jawapannya 0.68. Okey, 20 saat lagi. Okey, yang ini tadi saya pesan tadi. Boleh tak kita ambil F4 tolak F2? Tak boleh kan? Saya kena ubah. Sebelah kanan okeylah sama dengan, tapi sebelah kiri tak ada sama dengan. Nombor apa yang sesuai supaya maksud dia sama? 1. Maka ambillah F4 tolak F1. F4 0.9, F1 0.2, 0.7. Okey, median macam mana median? Rujukan kita, nombor apa yang memberikan 0.5? Ada tak dalam table ni? Macam tak ada kan? Kalau tak ada, kita cari yang lebih sikit. Kan, betul tak? Yang lebih daripada 0.5, lebih sikit. Maka median jawapannya apa? Sama dengan 3. Selesai. Okey, kita lihat contoh soalan B pula. Find the probability distribution of function. Okey, maka kita nak mencari, ini adalah PDF, PDF. Sudah kita nak mencari function. Jadi daripada table ni kita salin balik, kita perlukan X sama dengan 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemudian kita terus cari PX equals to X. Okey, jadi kalau kita diberi kumulatif, kita nak mencari probability. Maka kalau
X sama dengan 1, maksud dia kita akan bincang X sama dengan 1. Maka kita akan ambil 0.32. Jadi kalau kita nak mencari Px equals to 1, maksudnya kita akan rujuk kepada X sama dengan 1 daripada kumulatif. So ini jumlah sehingga 1, maka kita boleh ambil nilai dia adalah 0.2. Sama. Okey. Tapi untuk bila Px sama dengan 2, X sama dengan 2, maksud dia kita jangan ambil 0.32 ni. Sebab 0.32 ni bersama dengan nilai X sama dengan 1. Jadi apa yang kita buat, kita ambil 0.32 tolak dengan 0.2. 0.32 tolak 0.2, maka kita akan dapat 0.12. Jadi kalau kita semak, kalau kita jumlahkan 0.2 hingga 0.12, maka kita akan dapat 0.32. Okey, kemudian kalau kita nak mencari Px sama dengan 3, maka kita akan ambil 0.67 tolak dengan 0.32, maka kita akan dapat 0.35. Sama juga untuk kita nak mencari nilai probability X equals to 4. Jangan baca 0.9, sebab 0.9 ni adalah jumlah keberangkalian sehingga 4. Okay, jadi kalau kita nak ambil berapa nilai probability X equals to 4, maka ambillah 0.9 tolak dengan 0.67, maka kita akan dapat 0.23. Okey. Kemudian yang terakhir, kita nak mencari Px sama dengan 5. Px sama dengan 5, jangan kita baca 1, sebab yang 1 ni maksud dia jumlah keberangkalian daripada 1 sehingga 5. Kita nak X sama dengan 5 je, maka kita ambillah 1 tolak dengan 0.9. So kita akan dapat 0.1. Yang kita buat sekarang ni, ini dia panggil probability distribution table. Ini kita panggil table sebab dalam bentuk table. Tapi soalan nak dalam bentuk function, maka kita ubah je penulisan. So kita akan ubah penulisan Px equals to X. Maka kita senaraikan nilai bermula daripada 1. Okay? Bermula daripada 1. So 0.2, ini kemudian 0.12, 0.35, 0.23, 0.1. Ini untuk nilai-nilai X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 4 dan X sama dengan 5. Kemudian kita tutupkan dengan 0, iaitu untuk otherwise. Okay? Jadi macam tu kita nak mencari daripada kumulatif, kita nak mencari probability distribution function.